Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang dihormati sekalian. Pagi ini saya akan bercakap tentang batasan orang Muslim ikut serta dalam perayaan agama lain. Ya, sebenarnya saya banyak kali telah membincangkan isu ini dalam mingguan Malaysia beberapa tahun lalu, 20 tahun, 30 tahun lalu, mengenai syarat ataupun apakah perkara-perkara yang boleh kita menyertai dalam perayaan agama lain. Dan saya sentiasa merujuk kepada fatwa Al-Azhar dan tidak mengambil perhatian sangat kepada fatwa-fatwa negara seperti Saudi Arabia kerana fatwanya keras dan fatwa Saudi adalah sesuai dengan negara Saudi yang tidak ada orang Islam, yang kebanyakannya merupakan orang Islam. Jadi orang bukan Islam, orang kafir tidak ada, kecuali dengan jumlah yang terbatas. Dan saya selalu merujuk kepada fatwa Mesir, fatwa Azhar, karena Azhar mempunyai penduduk bermasyarakat majmuk. Ada Kristian, ada Yahudi dan ada agama lain. Begitu juga kalau kita lihat fatwa begini, yang seperti di Mesir ini boleh ada di Maghribi, di Tunisia, di Lebanon, di Syria, di Iraq. Jadi fatwa terbuka begini, mana yang saya selalu pilih. Dengan itu, saya seperti dengan fatwa Azhar juga, yaitu boleh kita mengucap tahniah, boleh kita hadir majlis agama lain, tapi bukan ikut cara mereka, ikut cara kita. Tidak berpakaian seperti orang agama lain, tidak mengikuti upacara atau acara yang dibuat oleh agama lain. Kita hanya pergi menghormati. Kita boleh mengucap selamat hari raya kepada mereka mengikut fatwa Azhar, dan kita boleh makan minum dengan mereka sekiranya makanan itu merupakan makanan yang halal dan harus, dan kita boleh mengikuti acara-acara mereka yang bukan bersifat agama, yang bukan bersifat budaya, tapi di sebaliknya ada agama. Itu adalah fatwa Al-Azhar, fatwa Maghribi, fatwa Tunisia, fatwa Lebanon, fatwa Syria, fatwa Iraq. Begitu. Yang rasmi, yang tak rasmi, yang daripada ulama-ulama lain yang menjadi pembantah yang tidak sokong fatwa begini pun ada. Tapi bagi saya rasa Azhar adalah paling sesuai. Itu yang saya lakukan pada masa lalu. Namun begitu, kita lihat sekarang ini ada pemimpin politik hadir, seperti yang berlaku di dalam upacara Thaipusam di Kuala Lumpur. Kita lihat, dan saya pun sudah pergi di sini, berpakaian Hindu. Ini bukanlah, ini pandangan saya, berpakaian seperti orang Hindu dan juga mengikuti upacara-upacara tertentu yang saya sendiri pun rasa susah, sebab walaupun niat pemimpin itu mereka baik, tapi akan mengelirukan orang Islam lain lagi yang melihat perbuatannya. Ini sudah lama beliau membuat begitu, tapi sayangnya pihak bertanggungjawab agama, Menteri Agama juga senyap, tidak kata apa. Kali ini pun sama. Mungkin mereka menganggap itu perkara itu betul kerana seseorang itu bukan lihat daripada dalam tapi lihat daripada luar. Tak apalah, berpakaian seperti Hindu pun tak apa, ikut upacara-upacara Hindu, letak pula kalung bunga macam-macam. Dan
Mungkin mufti agama menganggap begitu. Mungkin mufti wilayah persekutuan boleh terima perkara itu. Dan mungkin juga mufti-mufti lain serta JAKIM boleh terima perkara itu. Tetapi bagi saya menganggap bahawa tidak bagus dan tidak sesuai dengan fatwa moderate yang saya lihat dalam fatwa Azhar, fatwa Maghribi, fatwa Lebanon, dan kita rujuk kepada Al-Quran, apa semua pun, hadis pun, mana perbuatan begitu tidak boleh yang saya faham. Ini tak tahulah, ini ijtihad saya begitu. Tapi saya terbuka, memang terbuka. Boleh mengucap tahniah, hari raya, apa saja apa boleh. Bagi saya begitu, sebab saya ikut fatwa Azhar begitu. Tetapi dalam kes begini, saya sendiri tidak setuju dan tidak boleh menerima perkara itu. Tapi sayangnya, kenapa Pak Menteri Agama, mufti-mufti senyap, ulama-ulama senyap? Kenapa? Ini yang saya jadi masalah. Dan ini sudah tentu saya bincang begini akan marah kepada saya pula, campur tangan dalam urusan Malaysia dan macam-macam lah. Tetapi saya perlu bercakap tentang perkara ini. Perlu bercakap, perlu memberitahu bahawa ada batasannya, ada limitasinya, ada perkara-perkara yang kita hadir dalam majlis agama lain yang kita tidak boleh buat. Saya tidak menggunakan hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupa bangsa lain, kaum lain, maka ia tergolong, mereka itu tergolong daripada golongan ataupun kaum itu. Ini ada hadis. Hadis ini memang terkenal dan selalu selalu ulama untuk nak berhujah kalau kita tidak boleh meniru, untuk nak berhujah kita tidak boleh hadir perayaan, tidak boleh mengucap tahniah, selalunya menggunakan hadis ini. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum, dia adalah daripada golongan mereka itu. Iaitu kalau dia Melayu, dia Muslim, dia kalau ikut Hindu, menyerupai Hindu, dia jadi Hindu. Menyerupai Kristian, dia jadi Kristian. Hadis ini, sebenarnya hadis ini bukan, walaupun hadis sahih, ada ulama mengatakan sahih, hadis ini kedudukannya ahad, kedudukannya hadis bukan mutawatir. Malah kalau kita pergi kaji, korek tengok situ ada kata hadis ini hadis mursal yang terputus, ada yang mengatakan hadis dhaif, macam-macam. Hadis kedudukan hadis ini sendiri amat berbahaya kalau kita guna, khususnya kalau kita dengar daripada penceramah-penceramah tertentu, ustaz-ustaz tertentu, selalu mufti pun ada mengguna hadis ini. Hadis ini tidak kuat. Ini saya tidak mengguna dalam kes untuk nak bercakap apa yang dibuat oleh pemimpin, seorang pemimpin politik yang saya juga kenal dia kenal saya pun pernah membantu dia. Jadi saya tak guna pun hadis, tapi guna logik lain, iaitu memang dalam Islam ada batasan, bukan soal menyerupa. Soal menyerupa itu lain. Hadis ini sendiri kalau mengikut Yusuf Qaradawi, kita tidak boleh menyerupa orang bukan Islam berpakaian seperti orang bukan Islam adalah pada zaman dekat dengan jahiliah dulu. Tapi sekarang sudah jauh pada zaman jahiliah. Yusuf Qaradawi kata boleh ikut. Tapi saya hukum hadis ini tidak kuat. Saya campak hadis ini jauh-jauh. Tak guna pun hadis ini. Tapi kita mengguna perkara lain karena melihat bahawa kita boleh hadir dalam majlis orang lain, agama lain, tapi jangan berpakaian seperti mereka. Jangan ikut acara-acara agama mereka. Tidak masalah. Makan dengan mereka tidak masalah. Sekiranya makanan itu makanan halal. Itu pandangan saya. Mungkin saya tak tahu, saya memanglah bukanlah orang yang semua tahu dalam hak agama, tapi begitu yang saya fikir patutnya tidak boleh berlaku. Sepatutnya para ulama, mufti harus bercakap begini, harus cakap tentang ini, cakap terang-terang bahawa
ada perkara-perkara tertentu, jangan saja nak menghukum, kata oh tak boleh umum, tak boleh kita ikut perayaan orang-orang lain kerana berdosa, kerana syirik, nak membasuh kuih, nak bantu kuih, tak boleh cakap secara umum gitu. Tapi apabila ada kes yang melibatkan pemimpin, yang melibatkan orang besar, yang melibatkan orang yang anda tidak berani bercakap, anda tidak berani bercakap tentang perkara ini. Ini adalah tidak bagus, tidak baik. Mungkin boleh digolongkan anda daripada kalangan orang yang munafik, orang yang tidak berani bercakap kerana benar, kerana perkara itu betul. Boleh dipanggil juga orang seperti ini adalah dayus. Dalam konteks dayus tidak berani mengatakan perkara benar. Okey? Itu saja hari ini, saudara-saudari semua, yang saya ingin memperkatakan, ingin menjelaskan tentang isu yang sekarang ini viral di sosial media, iaitu saya tidak menghukum berdasar kepada fatwa-fatwa para ulama daripada Azhar, daripada negara-negara yang terbuka, negara-negara yang ada masyarakat majmuk, tidak menghukum, kita mengucap tahniah, kita hadir dalam majlis agama lain sebagai berdosa. Tak ada hukum begitu, tetapi ada batasan-batasan yang kita harus mengambil kira sekurang-kurangnya, walaupun kita mana tidak ada siapa yang boleh menghukumkan kepada kita, sekurang-kurangnya kita mempertimbangkan masyarakat yang akan melihat kepada kita keliru dan menjadi celau kerana amalan kita, perbuatan kita ini tidak begitu tepat dengan ajaran Islam. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.